Kalau selalunya kita nak bagi grade kan, 0 till 10 kan, 0 hingga 10. Tapi dalam kes ni, dia bukan saja tak buat apa-apa, tapi ada situasi lebih teruk. Jadi saya boleh bagi negatif lah. Bukan 0, bukan 1, bukan 2, tapi negatif 10 ke, negatif. Sebab banyak sangat isu yang berlaku yang menjadikan hak perundangan ataupun hak warga negara lagi teruk situasinya. Dia ada banyak contoh. Akta hasutan, contohlah ya, hak untuk bersuara. Sekurang-kurangnya masa zaman PM Najib, dia ada buat pindaan untuk membenarkan orang ramai boleh kritik kerajaan. Itu bukan satu kesalahan hasutan. Tapi sekarang bukan sahaja tak boleh kritik, tak boleh sindir, terus akan diheret ke balai polis, dan sekarang dia dah buat satu jenayah yang tak wujud dalam perundangan, iaitu kesalahan di bawah 3R. Tak ada kesalahan 3R ni, mana disebutnya. Perkataan 3R tu dalam undang-undang tidak ada. Tapi dengan begitu senang, bila seseorang tu mengkritik atau bercakap, akan terus dikategorikan sebagai seorang yang telah menyentuh hal-hal 3R. Jadi apa maksudnya? Apa kesalahannya? So itu salah satu contoh. Kita boleh lihat tak ada satu pun janji yang dikatakan untuk mereformasikan perundangan bukan saja diikuti, malah tak ada draft pun. Tak ada draft perundangan, tak ada percubaan pun untuk membuat. Tetapi kalau nak kira, kita lihat baru-baru ni diorang ada buat pindaan berkenaan hak warga negara. Itu telah menarik balik hak yang telah termaktub dalam perlembagaan, dan ramai yang tidak faham akibat pindaan tersebut. Bila kerajaan membuat berdebat kenapa perlu pindaan tu, mereka berdebat atas satu alasan palsu, deception, ya. Apa alasan yang diberi? Kononnya warga asing akan menggunakan perundangan yang sedia ada untuk menjadi warga negara. Itu tidak betul. Tidak akan ada satu peluang pun warga asing yang memegang visa boleh jadi warga negara secara automatik. Tidak ada. Tetapi untuk menaikkan kebencian dan memberi alasan, mereka beri satu alasan yang bersifat deception. Hakikatnya apa yang akan berlaku sekarang ialah ramai orang yang tidak berdokumen tetapi tak ada negara lain. Mereka memang lahir di sini, hidup di sini. Ada yang memegang kad merah. Kad merah tu bukan sebab dia adalah warga asing. Kad merah sebab mereka tak diberi my card. Kalau ikut perlembagaan, mereka yang pegang kad merah, kalau mempunyai anak tu boleh dapat automatik. Tetapi sekarang dengan pindaan itu telah dihilangkan, dibuang. Jadi apa berlaku? Beribu-ribu kanak-kanak sekarang akan jadi stateless. Dan apa akan berlaku kepada mereka? Nak pergi mana? Mereka bukan pegang pasport warga negara lain. Mereka mungkin adalah anak orang asal. Kita lihat dekat Sabah, ya, Bajau, suku-suku, kaum-kaum yang tidak mempunyai IC, bukan sebab mereka bukan Malaysian, tetapi tidak diproses. Mungkin mereka tak pergi ke JPN, mungkin kekurangan, mungkin kemiskinan, mungkin tidak diajar tentang hak mereka. Tapi tidak bermakna mereka bukan warga negara. Tapi mereka ini pun tidak sekarang ada peluang untuk menjadi warga negara dengan pindaan yang dibuat. So apa yang dijadikan ialah bukan reformasi, tetapi lagi teruk situasinya.
Padahal isu pindaan perlembagaan asalnya adalah hanya untuk memberi hak kepada ibu. Itu pun mereka telah tipu. Apa maksud tipu? Sebab ibu-ibu yang sedang berjuang untuk anak-anak mereka sekarang ni, yang telah lahirkan anak di luar negara, warga negara Malaysia, ibu, masih tak dapat sebab pindaan yang dibuat hanya untuk future. So yang sekarang ni apa berlaku kepada mereka? So again mereka ditipu, dan pindaan yang seharusnya dibuat bukan daripada cadangan kerajaan, pindaan untuk memberi hak yang sama rata kepada ibu tu, bukannya satu cadangan kerajaan ini, kerajaan before this. Tetapi bila kerajaan ini ambil alih, mereka masukkan pindaan lain sekaligus menafikan hak kepada beribu-ribu kanak-kanak. So kita dapat satu generasi stateless yang baru yang akan diwujudkan. This is so, satu perkara yang amat kejam. Dan kalau kita lihat debate-debate yang dimasukkan, semua tak ada asas untuk pindaan tersebut. Tapi masalahnya sekarang ni tak ada orang yang boleh bercakap. Kalau bercakap aja diheret, dipanggil polis. So memang negatif lah. Ya, yang lain dia jadi mengambil kesempatan untuk menjadikan situasinya lagi teruk. So kita ada satu situasi di mana bukan sahaja dinafikan secara automatik, tetapi memang kanak-kanak yang ayahnya katalah PR atau ibunya PR, mereka tak akan dapat. Dan kalau mereka tak dapat, sepatutnya kalau mereka tak dapat boleh cuba negara lain. Itu pun tak ada. So memang stateless. Apa sebab dilakukan perkara ini? Masih kita tertanya-tanya. Tapi kalau dilihat alasan yang diberi, dia tukar-tukar alasan. Daripada kita kena jaga teroris lah, warga asing. Tetapi hakikatnya warga asing yang datang di sini untuk bekerja, contohnya migrant ataupun refugees, mereka memang tak layak untuk jadi warga negara sebagaimana dalam perlembagaan sebelum pindaan tu. Memang tak boleh pun. Jadi kenapa bagi satu alasan yang cuba menakutkan untuk memberi kebencian, tetapi sebenarnya itu alasan yang tak berasas. Itu alasan palsu. So sebenarnya satu deception telah berlaku. Tak ada seorang pun boleh dikata. Saya tak faham kenapa ada MP-MP yang begitu bangga dengan pindaan yang berlaku, padahal pindaan ini hanya menjadi lagi kejam dan zalim. Jadi tak ada apa benefit pindaan ini sebenarnya, dan ia memberi lebih kuasa kepada menteri. Kalau kita buat pindaan yang memberi lebih kuasa kepada menteri, kuasa budi bicara kepada menteri, apa yang berlaku ialah menteri boleh tolak, boleh terima, dan apa-apa keputusan menteri kalau ikutkan perlembagaan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Itu yang berlaku. Mereka telah mengambil hak secara automatik tu, tarik masuk kepada budi bicara menteri. Ini adalah satu perkara yang zalim. Sebab tak ada keperluan. Padahal sebelum ni semua, kalau kita lihat, yang paling banyak lantang bercakap tentang bagaimana orang Malaysia yang hidup berpuluh tahun kat sini tidak diberi IC, siapa yang cakap? Paling lantang Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri sendiri antara yang paling lantang. Tapi sebelum berkuasa, bila berkuasa semua dah tukar. So that is actually unacceptable, sebab ini satu deception negara, kerajaan sekarang ni berganda-ganda. Dia contohnya bila dia pergi untuk elections, kata nak fight rasuah, kata nak ni, kata nak tu, macam-macam. Tapi deceptionnya ialah selepas habis saja kamu berganding bahu dengan orang yang kamu gunakan mengutuk masa nak dapatkan vote. So itu adalah satu deception juga. So penipuan ni every other day lah kita lihat, macam-macam alasan akan diberi.